Hai guys, hari ini saya nak bercakap tentang bab 1 Form 2 Biodiversity. Apakah biodiversity? Biodiversity ialah dari perkataan bio yang maksudkan pelbagai. Contoh, unta ada bongkol untuk menyimpan makanan dan air. Ikan paus mempunyai rangka yang kecil kerana disokong oleh daya apungan air. Beruang dan penguin ada lemak dan bulu yang tebal untuk mengelakkan kehilangan haba dari badan. Terdapat 3 biodiversity such as tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma. Kewujudan biodiversity adalah akibat cuaca dan habitat. Contohnya, kaktus yang ditumbuh di gurun mempunyai daun seperti duri untuk meminimumkan kehilangan air. Terdapat lebih kurang 1 juta spesies haiwan telah dikenal pasti oleh ahli sains setakat ini. Haiwan boleh dikelaskan kepada 2 kumpulan iaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata ialah haiwan yang tidak bertulang belakang. Invertebrata boleh dikelaskan dengan 2 bahagian iaitu invertebrata berkaki dan tidak berkaki. Vertebrata ialah haiwan yang bertulang belakang. Vertebrata boleh dikelaskan kepada 5 kumpulan iaitu ikan, amphibia, reptilia, burung dan mamalia. Penggelasan vertebrata dilakukan berdasar beberapa ciri-ciri sebelumnya seperti habitat, organ pernafasan, suhu badan, cara penggerakan, cara pembiakan, jenis persenyawan dan litupan badan. Sekarang saya akan bercerita tentang penggelasan tumbuhan. Tumbuhan boleh dikelaskan kepada 2 kumpulan iaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga ialah tumbuhan yang boleh menghasilkan bunga. Tumbuhan tidak berbunga ialah tumbuhan yang tidak boleh menghasilkan bunga. Saya nak ajar apakah kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi merupakan satu cara yang digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenal pasti dan menjelaskan organisma berdasar ciri-ciri sebelumnya secara sistematik. Hai guys, hari ini saya nak borak pasal Form 2 Bab 2 Ekosistem. Ekosistem terdiri daripada beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk dengan komponen bukan hidup seperti tanah, air, udara, suhu, mineral dan cahaya matahari. Sumber tenaga yang utama di dalam ekosistem adalah matahari. Tenaga matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Makanan boleh dikelaskan dengan 2 bahagian iaitu rantai makanan dan siratan makanan. Rantai makanan adalah hubungan pemakanan antara organisma hidup dalam suatu habitat. Siratan makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Sekarang saya akan bercerita tentang kitar air. Peranan benda hidup dalam kitar air adalah akar tumbuhan akan mencekam tanah dan menjadikannya padat. Sekarang saya akan bercerita tentang kitar karbon dan kitar oksigen. Peranan benda hidup dalam kitar karbon dan kitar oksigen adalah tumbuhan hijau menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen semasa berfotosintesis. Sekarang saya akan bercerita tentang apakah habitat. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal semula jadi bagi sesuatu organisma. Thank you. Hai guys, hari ini saya nak bercerita tentang Form 2 Bab 3 Nutrisi. Sekarang saya nak bercerita tentang kelas makanan. Kelas makanan boleh dikelaskan dengan 7 kumpulan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, pelawas, mineral dan air. Okey, saya akan mula dengan karbohidrat. Apakah karbohidrat? Karbohidrat adalah sebatian yang organik mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kedua, protein. Apakah protein? Protein adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon,
hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ketiga, lemak. Apakah lemak? Lemak adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Keempat, vitamin. Apakah vitamin? Vitamin adalah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga. Kelima, pelawas. Apakah pelawas? Pelawas ialah bahan yang tidak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Keenam, mineral. Apakah mineral? Mineral ialah makanan bukan organik yang diperlukan oleh badan. Akhir sekali, air. Apakah air? Air ialah sebatian yang sangat penting untuk tubuh badan. Itu saja. Thank you. Hai guys, hari ini saya nak bercerita tentang Form 2 Bab 4 Kesihatan Manusia. Sekarang saya nak bercerita tentang penyakit. Apakah penyakit? Penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan badan tidak selesa. Penyakit boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Sekarang saya nak bercakap tentang penyakit berjangkit. Apakah penyakit berjangkit? Penyakit berjangkit ialah penyakit yang boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu lain. Contoh penyakit berjangkit ialah kolera, tuberkulosis, SARS, kurap, denggi, Zika, malaria dan kencing tikus. Sekarang saya nak bercerita tentang penyakit tidak berjangkit. Contoh penyakit tidak berjangkit ialah kanser, asma, kencing manis, darah tinggi. Terdapat 4 cara jangkitan penyakit berjangkit, iaitu melalui air, melalui udara, melalui sentuhan dan melalui vektor. Sekarang saya nak start dengan melalui air. Contoh penyakit yang melalui air ialah kolera, demam. Sekarang saya nak bercerita tentang melalui udara. Contoh penyakit yang melalui udara ialah SARS, influenza dan cacar air. Sekarang saya nak bercerita tentang penyakit yang melalui sentuhan. Contoh penyakit yang melalui sentuhan ialah kurap dan panau. Sekarang saya nak bercerita tentang penyakit yang melalui vektor. Contoh penyakit yang melalui vektor ialah malaria, denggi. Sekarang saya nak bercerita tentang vaksin. Apakah vaksin? Vaksin adalah antigen yang mati akan merangsang sistem pertahanan badan. Itu saja. Thank you. Hai, hari ini saya akan review tentang sains bab 5, iaitu air dan larutan. Adakah kamu tahu apa itu air dan larutan? Air merupakan keperluan asas bagi seluruh manusia di bumi. Kalau tak ada air, matilah semua orang. Adakah kamu tahu apa itu komposisi air? Komposisi air adalah sebatian yang terdiri daripada hidrogen dan oksigen. Adakah anda semua tahu apakah penjejatan air? Kalau anda tahu, penjejatan air adalah proses yang berlaku di permukaan air akan menukarkan air menjadi uap air. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kadar penjejatan air, iaitu kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan air yang terdedah dan penggerakan udara. Sekarang saya ingin memberitahu kepada kamu semua tentang larutan. Apakah maksud larutan? Larutan ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat pelarut melarut di dalam pelarut. Terdapat 4 kaedah pembersihan air, seperti pendidihan, pengklorinan, penurusan dan Penyulingan. Thank you.